A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada puan pengerusi acara, yang bahagia, tuan guru, tuan hakim, tuan yang membimbing saya, iaitu Tuan Takzim selaku yang di Pertua PIBG SMK Pedas. Memang betul lah apa yang dia sebut tu. Dia merupakan salah seorang saksi yang memantau dan melihat perkembangan saya daripada menjadi pelajar universiti, masuk pertandingan, menang semua pertandingan, dan sampailah saya menjadi penceramah. Dan terima kasih juga kepada Puan Nomi binti Ano selaku orang yang paling tinggilah pangkatnya sekarang. Tu sebabnya dia duduk kat atas pentas tu, kan? Jadi saya tak terbawa tanggungjawab tu, maka saya kenalah turun cepat ke rostrum ni. Saya bila tengok pengacara majlis menjadi pengacara, saya biasanya akan pantau apa yang dia baca. Dan bila dia sebut saja saya dilahirkan pada 3 Ogos, dia sebut saya dilahirkan di kampung Aidedali, daripada Aidedali terus jempol, saya tahu dia ambil dekat internet. Dia senang je kod dia. Dia kalau dia betul-betul tanya dekat PA saya, dia akan sebut dilahirkan di kampung Aidedali, Batu Kikir dulu, baru jempol Negeri Sembilan. Batu Kikir kena sebut, kan? Tapi tak apalah. Dan satu lagi saya dah beritahu dah dengan Puan Nomi, nama saya SY bukan SH. Tu satu lagi, ambil kat internet, ambil betul-betul. Kan? Macam tu saja ya. Sebab okey. Jadi tapi benda ni tak ada masalah pun. Janji bunyi dia sama, kan? Jadi kenapa suara saya jadi macam ni? Sebab dalam Malaysia ni ada satu penceramah aja yang paling banyak tajuk, iaitu Syamsul Debat. Kalau ada setengah penceramah tu diceramah motivasi je. Setengah ceramah tu diceramah agama je. Setengah ceramah tu diceramah keluarga je. Saya semua tajuk orang bagi kat saya. Termasuklah ceramah penguatkuasaan undang-undang. Termasuklah ceramah pihak berkuasa tempatan. Ceramah perangai ahli-ahli majlis, bukan peranan, perangai ahli-ahli majlis. Ceramah tentang bagaimanakah tentang kompetensi keusahawanan yang dianjurkan oleh Persatuan Usahawan dalam veterina, dalam lembaga perindustrian nenas, dalam apa ni SME Corp, SME Corp, kan, iaitu perusahaan kecil dan sederhana. Sebab itulah ketika PKP hari itu, saya lah yang merupakan penceramah yang berceramah dalam 4 ke 6 ceramah satu hari secara online. Orang lain tak buat. Sampai satu hari itu saya minta cuti. Sebab tak tahan, mata saya dah berpinar dah tengok spotlight tu, tak tahan. Dan hari ni saya nampak diri saya kat depan ni, muka yang ada kat depan sana. Hari ni merupakan hari apa? Hari ni hari Selasa, kan? Rabu. Okeylah. Cik baik. Jadi hari Rabu ni dalam banyak-banyak perkara orang nak buat pada hari Rabu, ada satu perkara yang paling orang tak nak buat, iaitu mendengar ceramah. Dia tak salah kau bawa muka excited macam nak dengar ceramah mana. Kan? Dan guru-guru pun ada yang ceramah lah pula. Ada. Ni kau jual banyak ni, kan? Ada juga, kan? Tapi yang di belakang seperti biasa, kan? Ibu bapa yang datang kebanyakannya ibu, bapa tak ada.
Bapak tinggal yang depan ni. Adalah sikit. Itu bapak-bapak terpilih lah tu yang belakang tu. Sebab itulah disebutkan ibu bapa. Tak, macam ni, kau pandang sini. Aku cakap dengan kau ni, bukan cakap dengan orang lain. Kau pandang aku ni. Dia, tu sebab dia beri nama ibu bapa. Dia tak sebut persatuan. Kenapa tak letak PBIG, Persatuan Bapa, Ibu dan Guru? Dia letakkan PIBG. Apa sebab? Salah. Pasal? Macam ni. Yalah. Cubaan. Saya ingat tadi tak dengar ke? Dengar yang tadi okey dia orang. Dengar tak? Tak, yang tadi okey. Okey. Ha. Yang mana? Nak kena mula balik semula ke apa? Okey. Dah lupa dah kat mana tadi. Jadi cubaan. Janganlah diusik lagi dah mana tu. Dah okey dah ni. Jadi saya nampak pada you all semua. Kan? Saya nampak pada you all semua, pada korang semua. Yang mana saya pun, tu sebabnya kata Dr. Usman Awang, kalau kita tengok dekat bawah kemah tu kan, saya yakinlah tu kebanyakan ni cikgu lah saya rasa. Sebab kalau name tag dia besar, daripada jauh boleh baca, memang cikgu lah. Kan? Tengok cikgu, tengok. Cuba pandang. Tengok, cara duduk macam mana tengok. Kita tengok gaya macam, tengok dah tak tentu arah duduk, nampak tak? Tengok gaya cikgu. Tengok cikgu yang kadet, apa tu? Apa? Kadet remaja sekolah KRS kan? Cuba tengok. Cuba cikgu angkat tangan sikit cikgu. Cuba angkat sikit. Nampak tak ke tangan dia tu? Omen, daripada jauh nampak. Dia ada orang tadi, mula-mula tadi memang dia dah start selfie dulu. Dah nak beritahu dia ada ke program Samsurban. Dia dah update. Saya perhati, tak? Apa saya nak beritahu? Apa yang ada pada diri dia orang, apa yang gaya-gaya daripada dia orang, cikgu-cikgu kan. Termasuklah Puan Nomi. Tengok cara duduk pun tengok. Tak, saya nak beritahu tak? Saya nak beritahu. Dulu mereka ni pun duduk macam korang tak? Sama. Cuma bezanya, Dek, bezanya apa? Bezanya dia orang tak bercakap, tapi aku bercakap. Faham? Kejap lagi aku pergi kat kau, aku bagi mic ni kat kau. Bezanya adalah mereka semua ni dulu melalui proses ini dengan baik dan mereka dengar cakap guru. Semua orang ni semua ada cita-cita. Cita-cita apa? Aku nak tinggalkan Rombau ni. Warning lah duduk sini. Semua salah. Apa pun tak boleh. Pagi tadi, bangun sekolah. Betul ke tidak? Sekarang kau kata apa? Kata 4. Kenapa kau kocik mana? Comel. Nak? Tengok kata 4. Ada satu yang paling best sekali pasal budak-budak sekolah. Dulu waktu kecil, tiba-tiba tahu dapat masuk sekolah tadika, excited. Malam tu tidur pakai baju sekolah. Dengan beg sekolah. Yang amak yang menangis hantar kat tadika macamlah budak tu masuk asrama. Amak yang nangis. Bukan budak tu. Dan lepas tu bila dah masuk seminggu, 2 minggu, kena beratur pula. Tangan angkat, tangan jatuh. Tangan angkat, tangan jatuh. Rambut kena sikat belah tepi. Mak kita pun bedak. Kau pun tak puas hati. Asal muka aku bercapuk ni. Yang mak kita pula elok dia punya foundation dia rata elok. Apa pasal aku macam ni?
Akhirnya kau tension, kau rasa boring sekolah tadika. Boring sekolah tadika ni. Aduh, saya tak sabarnya nak masuk darjah 1. Bila dah masuk darjah 1, lagi teruk cikgu tu. Ni kenapa tak siap kerja? Kenapa kau tak buat ni? Kenapa kau tak siap ni? Zaman kita dulu kena marah kan? Zaman korang ni kena masuk dalam grup WhatsApp. Siapa tak siap homework? Senarai ni tak siap homework ya? Yang cikgu pula tanya. Maka pada parents, tolong pastikan anak-anak buat ni. Ramai betul mak bapak dah meninggal lah. Tak tahulah mak bapak dia hidup lagi tak. Sebab senyap sunyi daripada mula penubuhan grup WhatsApp tu. Ada satu mak bapak tu pula. Ada tu. Macam-macam perangai. Habis je. Tensionnya tak best lah. Dulu sekolah tadika lagi best. Bila masuk sekolah rendah. Tak sabar nak tinggalkan ni. Yes, UPSR merdeka. Habis UPSR, tak ada fikir lagi dah. Rupanya sekolah menengah. Jadi dah jadi senior, tiba-tiba dah masuk form 1. Aduh, jadi junior lah balik. Cepatlah nak habis yang PT3 ni. Yes, habis PT3. SPM pula. Aduh. Satu-satunya doa yang dimakbulkan untuk generasi you all ni, yang tak dimakbulkan masa generasi cikgu zaman saya dan cikgu Nomi dulu. Dulu kami minta, ya Allah minta lah tangguh SPM. Tak dapat. Zaman korang dapat. Sebab COVID. Kita pun minta tangguh. Tak tangguh. Korang tak minta pun dapat tangguh. Lepas tu, janganlah ditangguhkan lagi SPM ni. Ngada. Kan? Habis SPM, yes, merdeka. Rupanya masuk universiti, masuk college. Habis masuk college. Yes, habis tak payah fikir lah. Lepas tu rupanya, nak kerja. Yes, kenduri sebab dapat kerja. Bila dah kerja, kenapalah aku kerja? Cikgu-cikgu tu buat kenduri, dapat posting dekat sekolah. Anak saya mengajar cikgu. Tu sebab cikgu, kepada guru-guru saya pesan. Saya pun pernah bergelar guru. Tapi kenapa saya tak nak jadi guru? Sebab saya fikir saya tak sekuat, tak sehebat Cikgu Takzim ni, tak sehebat guru-guru yang lain untuk jadi guru. Terus terang saya cakap. Sebab orang yang jadi guru ni hanya manusia yang istimewa saja. Betul? Tolonglah cikgu-cikgu. Kalau orang tanya, kerja apa? Tolonglah jangan tambah je dekat ujung. Cikgu je. Kerja apa? Cikgu je. Kamu jawatan apa cikgu? Kebit Kedang. Ketua bidang. Sebab wife saya ketua bidang. Dia marah saya. Apa perasaan dah jadi kebit ni? Jadi kebit Kedang. Mana ada orang sebut macam tu? Kata. Ketua bidang. Sekarang dah ada kan? Lain nama dia kan? Ketua apa? Guru kanan mata pelajaran. Macam-macam lah nak bagi glamour. Nama tu. Wahal gaji sama. Masalah tu. Lain kali bagi tu naik gaji sekali. Betul tak? Saya harap Menteri Pelajaran dengarlah apa saya beritahu. Tak? Lagi satu masa saya beritahu. Jadi guru. Jadi apa? Kerja apa? Jadi pegawai. Jadi doktor. Jadi lawyer. Jadi engineer. Oh seronoknya. Sebab tu kenapalah aku kerja. Dan bila dah kerja, bilalah nak kahwin. Tak cakap betul? Dan bila dah kahwin, kenapalah aku kahwin? Macam ni rasanya. Dahlah jantan ni mengangkang tidur kerjanya. Cikgu tu penat tu. Tak habis mengajar korang balik nak menghadap anak sendiri. Itu sebab korang kurang-kurangkanlah perangai. Korang nak berjaya satu je, yang kau sakitkan hati cikgu. Satu je point dia. Kau sakitkan hati cikgu sampai bila kau takkan berjaya. Dan terkeluar pada mulut cikgu ni, melingkuplah budak ni. Memang kau melingkup. Betul tu yang cakap. Itu sebab nak berjaya dalam hidup, jangan sakitkan hati guru. Walaupun korang tak berapa berjaya dalam result, contohlah. Tak berjaya dalam result, kau mungkin tak dapat semua A. Adalah berapa A. Tapi kau ada peluang sambung belajar, kemudian dekat situ kau improve. Itulah yang berlaku pada diri saya pun. Lepas tu dah kahwin, bila dah dapat anak? Dapat anak. Kan bila sekali mengandung, kenapalah aku mengandung tu? Payah je mengandung. Cepatlah baby ni keluar.
Bila baby tu keluar, kenapalah kau keluar? Mengadap pula budak ni buat susunya lah, apalah melalak tengah malam la ilallah. Lepas tu cakap dengan budak ni, bilalah budak ni nak bercakap. Bila budak tu dah boleh cakap, kau diam boleh tak? Nak bagi tahu apa? Itulah manusia. Sampai satu tahap, you all nak keluar. You all nak create something. Contohnya siapa nama adik ni? Ambil kelas apa? Ambil kelas apa? Sains Tulen. Tiba-tiba Zikri Haikal, satu hari dia buka klinik dekat Pedas. Klinik Dr. Haikal. Amin. Mana tahu? Dah, kita gelak hari ni tau. Saya cakap satu hari nanti akan berlaku satu peristiwa. Korang pergi ke pasar malam di Rembau. Pasar malam paling top di Rembau. 10 tahun lagi. Zikri 10 tahun lagi umur berapa? 24 tahun. 24 tahun, 26 tahun. 26 tahun jumpa dengan siapa nama? Syah? Nabil. Jumpa dengan Nabil dekat pasar malam. Ni contoh. Saya doakan Nabil pun berjaya. Ni contoh lain. Tersempak dengan Nabil kat pasar malam. Assalamualaikum. Weh, Nabil. Lah. Kau kat mana sekarang? Dia tanya. Nabil kata, aku sekarang doktor pakar kat KPJ. Contoh. Aku sekarang doktor pakar kat KPJ. Kau buat apa sekarang? Zakir. Apa nama? Zikri. Kau buat apa sekarang Zikri? Tak apalah. Tak payahlah tahu. Tak apalah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Kenapa jadi macam tu? Kenapa jadi macam tu? Sebab kau malu sebab diri kau tak jadi apa-apa satu hari nanti. Kau main-main lah hari ni. Main-main. Tak ada masalah. Bergurau. Orang bercakap kau main-main. Cikgu ajar kau main-main. Saya jumpa ramai dah kawan-kawan saya macam tu. Ada seorang sahabat saya dulu di Semak Labu. Habis je daripada SPM, dia tak nak sambung belajar. Dia kata dia nak kerja kampung. Dia punya result pun tak berapa bagus. Dia duduk kampung, dia buat kerja kampung. Tapi saya ni, Syamsul Debat ni, jenis ingat muka. Ingat muka, ingat nama. Saya nampak dia. Saya panggil nama dia. Saya sebut nama dia ketika saya bercamah di Tampin. Masa tu lagi ramai benda ni lah dekat Tampin. Saya nampak dia. Weh. Saya sebut nama dia. Saya tak nak sebutlah nama dia. Takutkan dia terasa kan. Saya sebut nama dia. Lah, hai. Lepas tu, kau ingat aku lagi dia tu. Kau ingat aku lagi Zul. Dia menangis. Saya peluk dia. Saya cakap dengan anak dia. Ini pakcik ni. Apa ni pakcik ni adalah kawan pada pakcik. Ayah kamu ni kawan pakcik. Dia main keeper dulu. Sama-sama main dulu. Under 15, under 18 main sama-sama. Oh ya ke? Baru dia percaya cakap ayah dia. Selama ni ayah dia cakap dia kawan dengan Syamsul Debat. Anak dia tak percaya. Tak betul. Ni cerita betul. Sungguh. Dan dia kata, kau pesanlah kat budak-budak suruh belajar. Aku menyesal benda tak belajar. Dia kata. Sebab tak jauh tempat kau boleh pergi. Siapa cakap kau duduk kat kampung maka kau akan berakhir kat kampung juga? Siapa cakap? Kau boleh menempit, kau boleh nak main motor ke mainlah. Bukan nak main lah. Ada satu hamba Allah pernah cakap kat saya, kau ni tak layak duduk sini. Kau ni takkan ada masa depan. Kawan-kawan cakap. Tapi kita buktikan kita apa yang kita nak, kita boleh capai. Kau tengok result periksa kau, teruk betul. Habis tu pengakhiran dia. Habis. Result kau fail. Habis kau bodoh lah abadan abadah. Bodoh selama-lamanya. Macam tu? Tak ada. Adakah kau dah lahir bodoh, bengap? Tak boleh apa? Tak boleh fikir langsung. Boleh fikir. Kalau tidak takkanlah kau tak boleh fikir. Nak buat kejahatan pun kena fikir. Macam mana cara nak ponteng? Kat mana tempat lepak yang best way? Kau boleh fikir benda tu. Mana otak kau ni okey. Cikgu ni apa kelemahan dia? Cikgu ni kalau apa, cikgu ni tak peduli. Cikgu ni kalau tak datang pun dia tak perasan. Kalau kita tak datang pun dia tak perasan. Kita boleh cakap macam tu. Kenapa? Kita boleh fikir. Tapi sayangnya, kalau kita gunakan pemikiran kita untuk benda-benda yang negatif. Tu sebab hari ni, saya cakap ni bukan apa. Seronok tengok adik-adik ni. Sebab adik-adik ni datang daripada kawasan ni, kawasan Pedas, kawasan Rembau, kawasan kampung, luar bandar. Sebab adik lebih senang nak buktikan yang adik lebih berjaya daripada orang lain. Saya tengok ni, dekat ni. Dekat dia, lepas roundabout ni. Dekat roundabout tu, terus saja. Kemudian adik nampak ada satu. Belah kiri nanti adik ada satu simpang. Ada satu institut nama dia IKBN. Tahu IKBN? IKBN ni siapa?
IKBN ni kebanyakannya adalah orang yang tak cukup grade nak masuk universiti, nak masuk college. Lepas tu kenapa ramai masuk situ? Dah mak suruh masuk sini. Kenapa kau belajar sini? Bapak lah bising-bising suruh. Ambil lah kamera, orang masuk, saya masuk. Yang seorang tu, kawan-kawan semua masuk sini. Ni begitu terang. Tapi ada di kalangan mereka yang keluar, dan kat sana ada sijil semburan cat. Kat sana ada sijil untuk membaiki kenderaan. Kat sana ada repair penghawa dingin. Dekat sana ada wiring. Macam-macam. Dan satu hamba Allah ni, dah buka dekat Johor kampung ni, buka bengkel kenderaan. Dan dia telah berjaya mengupah 10 lagi budak kampung dia kerja dengan dia. Dengan pendapatan kira-kira 35 ke 45 ribu sebulan. Itu dengan tahap tak cukup grade. Korang nak duduk kat mana? Kalau korang keluar pergi tempat lebih baik. Saya bukan cakap IKBN tak bagus. Tak. Tapi korang boleh pergi tempat yang lebih baik lagi. Pergi masuk universiti. Saya dulu waktu saya masuk diploma. Masa saya jadi cikgu dekat mana? Saya jadi cikgu dekat SRJKC Pei Hua Seremban. Sekolah Cina. Dan saya diminta mengajar budak-budak Cina yang paling bangang bahasa Melayu. Dia orang pandai subjek lain tapi bahasa Melayu dia teruk. Sampaikan saya marah dia pun dia tak faham. Macam mana tu? Dia saja bagi saya sebab saya bahasa Melayu. Dia kata okey, saya diminta saya ajar. Saya ajar lah. Tapi kelas yang paling teruk, bayangkan saya marah pun dia tak faham. Saya marah dia pandang saya. Dia tak faham. Budak sebelah tu faham. Kau tolong explain dekat dia. Dia pun explain. Barulah takut, bayangkan. Siaran tergenala. Macam tu lah. Tapi bila saya masuk diploma, saya kata saya tak boleh jadi cikgu. Saya tak tahan jadi cikgu. Mati budak ni aku kerjakan nanti. Cikgu-cikgu tu sahabat tu sebab muka birat-birat tu. Nampak? Puas betul nahan perangai budak-budak ni lah. Cikgu sekolah kau nampak bergaya tu. Tapi hati menderita. Macam-macam kerja kena buat. Tahun lepas bayangan. Masa hari kebangsaan. Sibuk PPD suruh pasang bendera. Sempena hari kebangsaan. Satu umat pun tak ada dalam sekolah ni. Dia pun tak faham kenapa lah kita kena pasang bendera. Tapi dia buat juga. Walaupun kerja tak ada kena mengena dengan akademik. Sebab dia buat untuk apa? Sebab ini adalah sebahagian daripada tugas. Buat. Ni cakap betul. Dia buat dengan penuh keikhlasan. Dan dia kan, bayangkanlah cuti sekolah. Oh, cuti sekolah. Leganya cuti sekolah. Tiba-tiba dapat WhatsApp. Hari Senin depan mesyuarat. Kelab staff. Kelab guru datanglah cikgu-cikgu. Okey, nanti tak lama lagi nak pendaftaran. Nak pendaftaran dah ke? Masuk lagi muka-muka yang sama. Yang cikgu asyik-asyik aku je jaga pendaftaran. Yang seorang asyik aku jaga koko. Dan seorang tu tak pasal-pasal jadi pengakap. Tak pernah hebat hidup jaga silat. Dia berbuat kena jaga silat. Yang seorang cikgu tu pula tak pandai menolak. Manjang bola netball dia bawa silat. Dia kena bawa ni, kena bawa. Penuh kereta tu. Tukar keluar kepala budak tu kat pintu kereta. Tak nak bagi tahu tu lah cikgu. Saya nak tanya. Satu soalan je saya nak tanya pada you all semua. Supaya korang fikir pasal cikgu ke ni. Mana pintu masuk sekolah? Kat mana pintu masuk sekolah? Depan sana. Daripada bulan 1 sampai bulan 5 ni saya nak tanya. Berapa ramai bekas pelajar datang balik sekolah ni. Cakap terima kasih kat cikgu. Sebab cikgu dah ajar dia sampai jadi orang. Cakap. Berapa ramai? Tak ada. Kalau ada 2-3 orang pun sebab sijil tertinggal. Minta pengesahan, pengetua menulis tak cop sijil dia. Ini cakap betul. Tapi cikgu buat apa? Cikgu tetap mengajar. Tetap mengajar. Macam mana pun lah perangai kau. Bila hari bertemu dengan ibu bapa, mak bapak bila tanya, cikgu macam mana anak saya, jawapan standard. Biasalah kan budak-budak ni. Dia banyak main. Tapi kalau dia belajar, insya-Allah dia boleh berjaya. Naik menyampah aku dengar. Cikgu lepas ni kena jujur dengan mak bapak ni. Budak ni pelosit betul. Perangai lah ilah saya hari-hari doa bila lah budak ni nak pindah sekolah cakap ni.
Dia abah pandang benak tu. Kau faham kau? Faham cikgu? Kalau cikgu tak sanggup, cikgu tahan perangai dah. Macam ni lah, saya pun tak tergamak nak cerita. Baca sendiri. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, anak aku. Kau siap, kau siap, kau siap. Barulah betul budak ni balik rumah, dia tak berani buat perangai. Jadi dia ni okey sebenarnya. Yelah kan budak kan. Alah cikgu. Cakap je tu terang. Mak bapak nak tahu perangai sebenar. Dia ni memang saya tak tahu apa. Dia ikut siapa saya tak tahulah. Tapi memang tak tidur diam. Merayau dalam kelas tu. Usik buku orang. Usik budak perempuan. Macam-macam lah. Saya tak tahu nak buat macam mana dah. Cakap je macam tu. Mak ayah menang. Mana dia? Tadi. Betul? Saya pun bila saya masuk diploma, saya dikejutkan dengan budaya di UiTM. Budaya di UiTM, iaitu kita semua kena bercakap bahasa Inggeris dalam presentation kita. Kita juga kena belajar balik semua perkara. UiTM, walaupun kita ambil satu course tu, kita kena belajar semua perkara. Walaupun tak ada kena-mengena. Kena belajar juga accountancy. Kena belajar juga pasal asas tamadun Islam. Kena belajar semua. Supaya bila keluar, boleh dicampak ke mana-mana sekalipun, insya-Allah boleh bawa diri kita. Itu masa saya belajar dululah. Masa saya sekolah Smart Labu dulu, dia letakkan peraturan. Setiap hari Rabu merupakan hari English Day, hari bahasa Inggeris. Setiap satu perkataan yang bukan bahasa Inggeris keluar daripada mulut pelajar akan didenda 50 sen satu perkataan. Apa yang berlaku di Smart Labu pada hari Rabu, senyap sunyi. Tak ada siapa pun bercakap hari itu. Sebab kan takut kena denda. Tapi bila nak bercakap, kena cakap bahasa Inggeris. Apa yang saya nak bagi tahu adalah, bila adik-adik tengok, untuk berjaya kat masa depan ni, sebenarnya, 5 perkara adik-adik tak boleh elak. 5 perkara tak boleh elak. Yang pertama apa? Yang pertama, prosesnya panjang. Adik nak berjaya, proses panjang, bukan tiba-tiba. Adik kena sabar. Tapi tak lama. Macam sekarang, tingkatan berapa? Tingkatan 4. Dah tiba dah tingkatan 4. Tahun depan dah tinggal setahun. Bukan lama pun, lepas tu kau tinggalkanlah Gembau ni. Mak kau pula tanya, kau keluarlah pergi kerja, kau jangan duduk kat rumah ni. Sampai macam tu lah mak kau cakap. Saya dulu, nasib saya lah. Bila saya dilahirkan dalam keluarga saya ni, saya duduk dalam keluarga saya, pukul 4:30 pagi, mak saya dah kejut saya. Saya kena golek-golekkan gula donat. Saya kena gintil kuih karipap. Saya fikir saya dalam Malaysia ni antara penceramah paling cantik sekali gintil kuih karipap. Semalam ada 2 hari lepas, isteri saya, anak saya anak yang kecil tu, dia main tanah liat yang Play-Doh tu kan. So dia nak buat kuih lah. Lepas tu cuba, saya kat dengan isteri saya suruh dia gintil kuih karipap. Dia pun buat, berong-berong. Mari tengok abang buat. Dia tu, ya Allah, macam mana abang boleh buat? Dulu waktu saya kena bangun pagi, saya kata saya kena sejukkan kuih, saya kena susun kuih ni, saya kena naik basikal hantar nasi lemak dekat kedai mamak dekat depan simpang kampung mak saya. Saya cakap apa kat dia saya? Kenapalah aku lahir dalam keluarga ni? Saya cakap, ni kawan-kawan aku semua tidur time ni. Aduh, aku nak tinggalkan rumah ni. Betul? Saya cakap ni betul-betul saya cakap. Kenapa aku tak lahir dalam keluarga orang kaya? Kenapa? Apa pasal? Itu soalan saya tanya berkali-kali. Tapi akhirnya bila saya dah dewasa, rupanya itulah disiplin yang seorang ibu bapa bagi dekat anak supaya kita jadi orang. Mak bapak kena ingat, Sayyidina Umar ajar kalau didik anak ni 3 peringkat. 7 tahun pertama, 7 tahun kedua dan selepas 14 tahun. 7 tahun pertama layan anak seperti raja. Apa dia nak bagi? 7 tahun pertama. Sebab masa tu dia budak lagi. Kedai RM2 pun banyak. Belilah mainan untuk dia. Selepas 7 tahun, masuk umur 8 tahun, layan anak seperti hamba. Dah mula bagi dia kerja.
Dah mula bagi dia tugas. Kau sapu sampah ni. Kau kemas rumah ni. Kemas katil kau. Baju kau tu jangan kau puruk tu. Letak kat dalam bakul tu. Tolong masukkan dalam washing machine tu. Tolong sidai kain. Sampah pergi buang. Itu kerja-kerja hakiki korang sekarang kan. Satu lagi kerja yang terbaru. Tin, pergi ambil barang. Yang baru. Kau ingat aku tak tahu? Tin. Shopee. Tak. Kena buat dan sebagai hamba, bukan semua benda anak-anak nak kita boleh bagi. Budak ni kaki pun pengkar, kaki tak sampai. Macam mana mak bapak boleh bagi motor dekat dia? Lesen pun tak ada. Apa pasal bagi motor dekat dia? Sayang anaknya pasal. Bila mati anak besok, aksiden. Kenapalah aku bagi motor? Ni cakap betul. Benda ni yang berlaku banyak dekat kawasan pedalaman. Sayang anak berpada-pada. Semuanya kena ada hikmah. Iya. Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau ada ilmu dengan hikmah, selaut garam terasa tawar. Tu orang dulu cakap tu. Tu sebabnya kena bagi anak ni ajar dia. Buat tu, buat ini, buat itu, buat ini. Selepas 14 tahun, masuk umur 15 tahun, layanlah anak seperti sahabat. Dah mula berbincang dengan dia. Zikri rasa dah besar-besar nak jadi apa? Bual. Zikri rasa Zikri nak jadi polis. Zikri rasa nak jadi polis. Jadi polis, bagus. Bagus tu. Belajar betul-betul. Biar jadi polis yang ada pangkat. Biar kita boleh jaga keselamatan negara. Macam itulah cakap dengan anak. Jangan ajar anak kita jadi kaya. Kau belajar rajin-rajin kalau kau nak kaya. Sampai bila-bila pun tak kaya. Sebab apa? Sebab kalau kita mengejar kaya, ada orang lagi kaya daripada kita. Tapi kejarlah bahagia. Sebab satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Bersahabat dengan anak kita. Sebab macam saya cakap ni kan, saya yakin di kalangan kita ni dah ada terfikir. Betul juga kan? Betul juga, semua orang nak berjaya. Kau nak ada karier kau sendiri, nak jadi lawyer, nak jadi engineer, nak jadi doktor. Bagus. Saya cakap lah, saya nak tanya, rumah kau nak rumah apa? Kalau korang ada beri pilihan nak beli rumah yang macam mana? Sebut. Bungalow. Dia nak banglo. Saya sebut bahasa baku bungalow. Dia nak banglo. Okey, cikgu dengar, cikgu Ano apa, cikgu Nomi dengar, cikgu Nomi Ano dengar. Dia jawab apa? Dia kata dia nak banglo. Kereta. Nak kereta apa? Mercedes. Cara menyebut pun salah. Mercedes. Tak apalah, Mercedes lah. Nak pakai Mercedes, nak pakai Merc. BMW. Okey, tak apa. Okey. Satu lagi, saya tanya lagi. Motosikal. Nak motor yang macam mana? Yang mana? RZ. Ada nak motorbike, ada nak Harley Davidson, ada nak Vulcan, ada nak yang Goldwing, yang besar. Kan? Kesianlah siapa nak RZ tu, kesian tu. Okey. Sekarang saya tanya pula, katalah dah kahwin. Katalah dah kahwin. Anak nak bagi siapa jaga? Macam mana? Jadi pengasuh, okey. Ada yang hantar kat nursery, tapi nursery jaga budak lah, bukan nursery pokok. Nursery pokok habis disiram budak tu. Boleh. Jadi, bila tanya tadi, semua nak yang mewah-mewah. Rumah nak rumah banglo. Sekarang ni saya akan cerita satu kebenaran yang you all kena dengar. Saya kalau hari biasa, saya bawa slide saya. Hari ni saya tak bawa slide. Saya tunjukkan rumah memang. Saya tunjuk rumah banglo, semi-D, saya tunjuk rumah teres. Rumah teres tak nak. Tak nak. Tunjuk apartmen, tak nak. Siap geli, tak nak. Tunjuk banglo. Okey.
Siap swimming pool banglo. Kereta Merc BMW. Tunjuk Azia. Dihina-hinanya kereta Samsul debat. Azia. Lepas tu apa lagi? Motosikal. Tunjuk kereta motor besar. Tunjuk ES5. Tunjuk Jaguar. Tunjuk apa? Demak. Demak. Wah, itulah motor abah yang dikojok dengan Kulu Kilir tu. Dia nak motorbike. Dia nak ni. Okey. Tak apa. Sekarang cikgu-cikgu semua, kita kirakan benda ni tak nak je. Sekarang saya kira benda yang korang tak nak. Rumah flat sewa. Rumah flat sewa. RM500 sebulan yang mana kau takkan dapat dah RM500 sebulan. Sekarang mana ada sewa rumah RM500? Tak ada. Tak dapat dah. RM700 ke RM1,000 lebih. Okey, kita letaklah RM500. Tu paling rendah lah tu. Kereta, ambil ajalah Saga je. Beza RM500. 9 tahun loan. Kan? Ada rebate hujung tahun. Kereta lambat lelong, ambil lah kau. Maknanya, RM500, zero down payment, sebulan RM500. Dah berapa? RM1,000. Motosikal, ES5, tak payah bayar down payment, kau terus ambil dekat Singa, bagi photostat IC. Beli kat Singa. Singa datang tiap-tiap bulan. Belum bayar bulan ni. Contoh, RM150 sebulan. RM1,150. Bagilah pengasuh jaga. Berapa? Tambahlah RM500. Itu seorang anak saja. Seorang anak. Itu pun kalau boleh dapat. Budak pakai pampers pun mahal dah sekarang. RM700 pun ada. Letaklah RM500. Berapa dah? RM1,850. Nak bagi mak berapa sebulan? RM300. Okey, bagi mak RM300 sebulan. Dah RM1,800, dah RM2,100 sebulan. Bagi ayah berapa? Bagi ayah 100 je. Sebab apa? Ayah seokok. Contohlah. Jadi saya kira lah tak apalah kita bagi sama rata. Baru cerita yang itu. Yang benda-benda yang korang tak nak, RM2,500 bersamaan. Gaji permulaan, gaji kerja kerajaan berstatus ijazah. Kalau kau main-main, kau tak nak belajar, kau lupakan RM2,500. Benda yang kau tak nak pun kau tak boleh dapat. Ini cakap betul-betul. Tanyalah cikgu tu semua. Komitmen bulanan ni berapa? Tak ada mana RM2,500 sebulan. Masuk bayar loan rumah lah apa. Kau nampak rumah dia semi lawa, rumah cikgu. Kau tak tahu. Makan sama raya. Kau tak tahu cikgu tolak gaji bulan-bulan berapa. Ada yang RM2,000-3,000 sebulan pun ada. Saya lah bukan kata apa. Saya bayar kereta saya pun. Bayar kereta. Total untuk kereta je berapa belas ribu sebulan. Sebulan. Kau jangan baca Azia. Itulah adalah kereta lain juga. Cuma kereta my favorite car is Azia. Kan? Betul. Belum cerita lain lagi. Itu belum cerita. Bang. Lama dah bang tak tukar. Kan? Mula lah. Betul tak? Anak-anak, takkan tak pergi cuti? Ayat orang yang tak belajar, nanti dia akan cakap apa? Nantilah tunggu ayah gaji, nanti kita pergi pasar malam. Tak, dia cakap betul. Bukan saya hina korang, tak. Itulah level kita kalau kita tak belajar. Tu sebab orang kata, cantik tolok pantainya landai, tambat perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Itu sebab dia. Sekarang biar orang nampak kita buruk dek. Nampak orang kita tak ada apa-apa. Kita ni orang kampung. Tapi satu hari nanti kau berjaya. Kau naik kereta, kau naik bas, jalan kaki, naik basikal, kau lalu pergi Pekan Rembau, kau nampak tak rumah besar kat tepi-tepi tu? Mana dia dapat duit tu? Salah satunya adalah ilmu. Bukan mencuri dia. Salah satunya ilmu. Belajar rajin-rajin. Dalam Quran pun Allah Ta'ala sebut, apa dia? Sesungguhnya Allah tak akan mengubah nasib sesuatu kaum itu, melainkan kaum itu sendiri mengubahnya. Adik-adik kena usaha lah. Pertama, prosesnya panjang. Nak berjaya. Yang kedua, kena ada apa? Komitmen. Tak ada komitmen, adik-adik tak boleh berjaya.
Ketiga, kena ada fokus. Time belajar, fokus. Dengar ceramah, fokus. Dengar betul-betul. Yang keempat, kena ada disiplin dan kepatuhan pada peraturan undang-undang. Kena ada. Dan yang kelima, kena ada apa yang disebut sebagai konsistensi, iaitu keberterusan, ataupun yang disebut oleh ustaz yang baca doa tadi, istiqamah. Di makna kata, cuba tengok 5-5. Proses panjang, komitmen, fokus, disiplin dan juga istiqamah. Cabut salah satu, takkan berjaya. Semua ada tapi tak ada komitmen, takkan berjaya. Semua ada tapi tak ada fokus, dalam kelas main-main, takkan berjaya. Disiplin tak ada, pukul budak, bully budak. Walaupun kita bagus belajar, walaupun ada komitmen, walaupun kita fokus, tapi disiplin tak ada, pukul budak, kena gantung sekolah, 2 minggu tak datang sekolah, kita ketinggalan, kita takkan berjaya. Dan yang last sekali adalah keberterusan, istiqamah. Maknanya adik-adik tak boleh hari ni rajin, besok malas, hari ni dengar ceramah, "Alah, aku nak ubah hidup aku." Sekejap je dek, tak lama. Tanya ni Zikri ni, dah form 4 kot. Kan? Ni form 4 tak? Ni? Form 3? Form 3. Sekejap bukan lama pun. Macam baru semalam korang sekolah rendah. Hari ni korang nak sekolah menengah, sikit je lagi kau akan melangkah keluar daripada sekolah. Masa tu baru kau tahu, "Cik, saya nak minta kerja, cik. Ni awak ni, result awak ni teruk ni, macam mana kita nak ambil awak kerja?" Masa tu lah, kenapalah aku tak belajar rajin dulu. Saya lepas saya masuk diploma dulu, satu benda yang saya belajar, mula-mula result saya teruk. Saya terang cakap, saya masuk diploma tu, saya kejutan budaya. Saya belajar memang teruk. Result saya 2.62. Ada satu subjek tu saya demam. Saya fail. Subjek matematik saya, business math, saya fail. Saya dapat E. Bukannya fail D dah. Memang fail, memang F terus. Sebab demam. Alasan. Saya fail. Saya drop paper. Sem depan tu, saya drop satu paper. Dan drop paper yang saya fail tu, saya tak nak bawa dulu. Saya naik pointer saya 2.77. Mula 2.62. Bagus ke 2.62? Tanya cikgu. 2.62 bagus ke? Tak bagus. Teruk. Masuk kategori yang cukup-cukup. Kira-kira makan pun tak cukup sebenarnya. Tapi cakap cukup makan, tak cukup sebenarnya. Lepas tu masa semester 3, saya drop lagi satu paper. Niat nak naik pointer. Akhirnya saya dapat 2.93. Saya berhutang 3 subjek. Saya hutang 3 subjek, 2.93 saya punya point. Masa itulah saya kata, sampai bila aku nak drop paper. Ni saya cerita betul-betul ni. Benda yang saya tak pernah share dekat semua orang. Hari ni saya share. Masa saya part 4, naik semester 4, saya fikir saya tak boleh drop paper. Saya bawa semua paper saya. Orang dah balik cuti, saya tak balik cuti lagi sebab ada paper lagi. 10 subjek macam ambil SPM. Orang lain semua 6-7 subjek aja. Saya 10 paper. Dan result saya keluar, saya dapat pointer 3.58. Saya dapat anugerah dekan buat pertama kalinya. Saya menangis, saya tak sangka. Dulu bukan pakai online, telefon, tali TM tu. 1-700 tab. Sila masukkan nombor kad pelajar anda. Tab 95199835. Sila masukkan kod kursus anda. Tengok AL110. Pap. Tahniah, anda lulus. Lulus. Dengan himpunan purata nilai pelajaran 3.58. Sekali lagi telefon nak dengar, nak confirm kan betul ke? Dekat situlah saya cakap, aku boleh rupanya. Saya apa soalan saya tanya kau, aku ingat aku ni semula jadi bodoh ni. Betul saya kata macam tu. Dan tu sebabnya, lepas tu masa semester 4 lah, saya mula nampak roommate saya, nama dia Cik Khairul Azhan bin Cik Ahmad. Budak Kelantan. Cik Takzim mungkin perasan lah, Tok Guru saya tu, dia masuk pidato dulu di Negeri Sembilan. Dia orang Kelantan. Saya bila tengok dia berpidato, berdebat dan saya kata, aku ingat aku pun nak jadi macam dia. Saya masa tu, saya buat presentation dalam kelas pun ikut cara debat dan pidato. Akhirnya masa semester 5, saya masuk pertandingan pidato yang pertama saya masuk.
Alhamdulillah, saya berjaya masuk ke final peringkat negeri Melaka dan saya berjaya membawa pulang hadiah sagu hati RM50 dan juga sebatang pen paker dengan tulis pidato kenegaraan. Percubaan pertama saya. Tahun depan tu saya dah juara dah pidato. Beberapa pertandingan pidato. Termasuklah yang disebut tadi. Dan kemudian saya kata dah cukup, pidato aku dah menang, aku tak nak masuk pidato dah. Saya masuk pula debat kenegaraan, kebangsaan. Masuk debat-debat. Debat alam sekitar, debat perpaduan, debat kemerdekaan, debat debat alam sekitar, apa lagi? Debat community bistari, apa lagi? Macam-macam pertandingan debat saya masuk. Termasuklah debat yang paling best sekali, debat Piala Diraja. Yang mana kita dapat hadiah daripada M. Tuan Agong. Dan untuk pengetahuan semua, Syamsul Debat ni satu-satunya anak Negeri Sembilan yang berjaya mencapai top rank best speaker Malaysia tahun 2000, 2001 dan 2002. Itu yang saya berjaya lah. Itu sebabnya bila saya berdiri, Cikgu Takzim dia tahulah, kalau saya berdiri tu, saya akan pastikan cara saya bercakap akan nampak beza dengan yang lain. Masa masuk pidato Perdana Islam Hadari, depan Pak Lah dulu, ketika jadi Perdana Menteri. Tempat ketiga, daripada Johor Bahru, markah dia 76 markah. Nombor 2 daripada Sabah, 77 markah. Saya jadi juara 95 markah. Saya tinggalkan markah jauh tak, bukan kata nak suka tepuk tak, nak bagi tahu bila kita buat sesuatu, buat yang terbaik. Ni ada peluang belajar kan. Saya cakap, Zikri, setahun lagi. Ni setahun yang form 4, setahun je lagi. Biarlah tahun ni kau belajar betul-betul. Kau lupakanlah sekejap handphone kau tu, mainan kau, tinggalkan kejap. Tinggalkan game kau tu. Tinggalkan TV kau tu. Lepas ni dah habis PM, kau dah buat betul-betul, kau tengok TV sampai pecah TV tu. Kau main bola sampai terbakar lampu limpah tu. Kau mainlah. Sebab yang penting settlekan SPM. Jangan kau menyesal kemudian. Itu pesan saya. Sebab nak berjaya, pertama, korang kena cepat. Jangan lambat. Lambat korang akan ketinggalan. Dapat ilmu sikit, catat. Share dengan kawan-kawan. Kau faham tak yang ni? Kau boleh tak explain kat aku? Cantik dipandang rumah penghulu. Kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu. Sebutir pasir jadikan intan. Maknanya kembangkan ilmu kita. Sampai kita faham, insya-Allah kita boleh berjaya. Biar kita balik besok, mak-mak kita ni tunggu kat rumah. Siapa yang panggil mak dia mama? Angkat tangan. Menyampah aku, ngado. Tak pandangan rombau, mama aja. Siapa panggil ibu? Ibu. Siapa panggil umi? Siapa panggil mak? Pastikan lepas 10 tahun, 15 tahun kau balik kampung, bila horn tu kan, pang, kereta apa pula depan ni? Kereta Alphard kau. Toyota Alphard. Di belakang turun cermin. Cek. Ya Allah, anak aku. Biar mak kita bangga tengok anak-anak dia berjaya. Ini balik bawa kereta. Kecil kau horn. Tin. Memakaklah kau tu. Marah mak kau. Saya bukan nak ajar tentang kebendaan. Saya pernah berbual dengan Abang Abius. Ingat tak Abang Abius? Abang Abius yang pelawak tu. Dia pernah bawa satu kereta import BMW tak silap saya, 2 pintu. BMW 2 pintu, nombor plate dia ABY 33. ABY 33. Tahu tak apa ayat dia cakap dengan saya? Saya ingat sampai ini. Dia kata, Ustaz, kereta ni bukan lambang kemewahan, tapi kereta ni lambang kejayaan. Bukan nak nunjuk-nunjuk Ustaz, tapi ni bola nak merasa pakai kereta ni. Abang Abius dia berkorban. Walaupun dia tak belajar secara formal macam kita. Dia belajar sekolah rendah, sekolah menengah, habis sekolah menengah. Dia dah bekerja sebab dia berkorban sebab nak pastikan adik-beradik dia semua kahwin, dan dia berkorban nak jaga mak dia dengan abang dia yang istimewa. Adik dia yang istimewa. Tapi kita apa yang kita buat? Adik-adik boleh berjaya. Percaya cakap saya. Saya cakap hari ni kan, memang betul lah dalam galak-galak kita sebenarnya. Kita bukannya
Kenal tak kakak Nik Normadiha? Pernah dengar tak nama? Kakak Nik Normadiha. Cikgu ingat tak? Yang dulu dia dapat 21A. 20A1, 1A2. Dia duduk di Kelantan. TV pun tak ada. TV tu alih-alih aerial dia. Alih aerial tu nak tengok boleh dapat siaran ke tak. Astro apa pun tak ada. Mak dia dengan ayah dia duduk kat rumah. Ayah je nelayan. Mak dia tolong ayah dia je. Dan dia dapat 21A. Saya tengok tak adalah tak keluar otak daripada tudung tu. Kena pegang otak bawa ke sekolah. Tak ada. Sama je macam kita. Malahan adik-adik lagi beruntung banding dia duduk kat kampung sana, kemudahan apa pun tak ada masa tu. Dia belajar. Bila tengok adik dia main-main tengok TV pukul 5 bukannya tengok macam kita sampai pukul tengah malam. Dia tarik aerial tu biar TV tu tak ada siaran. Tapi kita ada semua dik. Kau ada macam-macam. Ada hiburannya, ada tempat mainnya petang-petang. Tapi kita tak manfaatkan waktu belajar tu untuk belajar. Kena cepat, jangan lambat, akan ketinggalan. Kedua, hadis sekolah jangan ponteng. Mak ayah, tolong jangan ajar anak, terutama anak-anak periksa. Tak apa, hari ni tak payah datang lah, besok boleh pergi. Jangan kompromi bab kehadiran ke sekolah. Kena pastikan anak pergi ke sekolah. Yang ketiga, ini zaman buat, bukan zaman cakap. Saya ingat saya nak belajar rajin-rajin. Jangan cakap, tapi buat. Buktikan ya adik-adik boleh berjaya. Kemudian mantapkan pengetahuan kita. Mana subjek yang kita lemah? Jumpa cikgu. Cikgu Mira. Oh, Cikgu Mira. Ada ke Cikgu Amira? Ada? Tak ada. Cikgu Liza ada? Tak ada. Cikgu Zila ada? Apa pula nama cikgu ni? Cikgu Mariam ada? Tak ada. Cikgu Fatimah ada? La ilaha illallah, apa nama cikgu ni ke? Cikgu Suraya ada? Tak ada. La ilaha illallah. Cikgu Ros ada? Ada. Cikgu Ros ajar apa? Math, okey. Mana glamour cikgu ni? Cikgu, jumpa cikgu. Cakap cikgu. Saya tak faham cikgu. Cakap tu terang. Cikgu Ros pun cakap, sabar. Sebab cikgu ni happy bila murid datang pelajar jumpa dia. Cikgu saya tak faham cikgu. Relax je. Yang mana kamu tak faham? Semuanya. Masa tu Cikgu Ros kau pula menangis kan. Subjek yang paling mencabar sekali adalah subjek sejarah. Mana cikgu sejarah? Dah tak mengaku dah cikgu sejarah. Ada cikgu sejarah mana? Cikgu yang mengajar sejarah mana? Oh, ada kat sana. Dia menyembunyikan dirinya. Sejarah ni subjek yang paling susah sekali nak fokus lebih daripada 20 minit. Masuk minit ke-21, para pelajar dah mula berada pada zaman yang cikgu sedang ajar. Kalau Kesultanan Melayu Melaka, masuk minit ke-21 tu, dia dah ada dekat Istana Melaka. Dia nampak hang tuah pegang keris. Itu sebabnya dalam subjek sejarah kena banyak bertanya. Saya cakap kenapa pasal sejarah, kalau siapa nak jadi lawyer, subjek sejarah dengan bahasa Inggeris mesti tip top. Dah senyap. Kau ingat senang jadi lawyer? Jadi lawyer, sign satu surat. Dengan ini anda didapati telah pun tertunggak bayaran bil telefon selama 3 bulan berjumlah RM3,256. Sekiranya anda gagal menyelesaikan dalam tempoh 14 hari pada tarikh surat ini, maka tindakan akan diambil pihak tuan termasuklah pendakwaan di mahkamah. Sila abaikan surat ini sekiranya bayaran telah dibuat. Sign, lawyer. Tetuan Nabil. Oh, tu contohlah. Tetuan Nabil and Co. Contoh jadi lawyer. Satu surat RM2,000 sign. Bayar lawyer. Notice of demand atau letter of demand RM2,000. Tapi belajar dia macam mana? Belajar kitab tebalnya, Case Law and Malaysian Law Journal, Malayan Law Journal, Current Law Journal,
yang tulisannya bawah satu ngau. Gitu betul? Tu sebab patutlah dulu bahasa Inggeris kena power. Kalau tidak, macam mana nak baca case law? Masuk dalam mahkamah mati berdiri macam mana? Hakim depan ni, apa salah tak prepare? Why no prepare? Why? Why? What happened to you? Semua marah gitu. Itu pun betul. Itulah cerita dia. Ya, jadi makna kata mantapkan pengetahuan kita. Mana subjek lemah, jumpa cikgu. Cikgu seronok sangat nak jumpa dia. Kemudian bersemangat kita untuk mencapai kejayaan yang terbaik. Bayangkan keputusan diumumkan. Dengan ini Kementerian Pendidikan Malaysia mengumumkan bahawa keputusan SPM pada tahun ini akan diumumkan pada esok pagi jam 9 pagi di Sekolah Menengah Kebangsaan Pedas. Apa pasal? Sebab SMK Pedas adalah sekolah paling cemerlang Malaysia pada tahun itu. Amin. Masa tu subjek budak yang ambil SPM seramai 150 orang. Agak je lah, berapa? Lebih kurang berapa kan? Ya? 77 calon SPM, tapi yang dapat semua A 100 orang. Berlebih pula orang yang dapat semua A. Pecahan tak wajar, terkejut semua. Rupa dengan cikgu-cikgu pun ambil peksa sekali. Contohlah. Kan? Masa tu kita dapat result kita bagus. Kita ada banyak pilihan. Nak masuk UUM, UKM, UM, UTM, UTHM, USM, UIAM, UITM. Masuklah mana kau nak masuk. Biar ada pilihan. Kemudian, organize. Susun atur strategi untuk berjaya. Maksudnya, korang kena ada jadual belajar. Kena ada jadual belajar. Dan begitu juga yang terakhir sekali, apa yang paling penting? Dengar ni dek. Last, dengar ni. Di sebalik semua strategi yang saya bagi, ada satu benda yang paling penting. Kalau adik-adik tak ada benda ni, adik-adik tak akan berjaya. Nabi ajar dalam peristiwa hijrah Nabi. Daripada Mekah ke Madinah, Mekah ke Yathrib, Nabi pesan, Inna a'malu bin niat. Siap satu amal pekerjaan bermula dengan niat. Adik-adik letak dalam niat, Ya Allah, aku belajar ni kerana-Mu, Ya Allah. Aku nak meletakkan kegembiraan, nak lihat senyuman pada wajah ibu dan bapa aku, Ya Allah. InsyaAllah Allah akan tolong adik-adik berjaya. Hari ni mak-mak marah kita. Engkau ni kan banyak perangai, engkau ni pergi belajar, engkau ni, engkau ni, engkau ni, engkau ni. Tak lama lagi, minggu ni balik tak Daniel? Lama dah mak tak makan buka puasa dengan Daniel ni. Baliklah. Danish. Mana Danish? Danish, mana Danish? Danish tu Danish ha. Tak lama tu Danish pun. Tak ada dah marah dah. Danish balik tak? InsyaAllah minggu ni Danish balik mak. Panggil mak ke panggil mama? Ibu. Balik minggu ni dengan ibu. Lama dah tak makan sama ibu. InsyaAllah minggu ni Danish balik bu. Balik. Masa tu dah tak ada lagi dah kemarahan daripada kedua ibu bapa kita. Sebab kita telah mencapai kejayaan. Saya nak bagi tahu ada satu momen yang paling best sekali. Saya nak semua orang kena ingat ni. Korang kena achieve tau. Momen yang paling best sekali, yang paling sabak dalam hati seorang anak adalah apabila korang naik atas pentas menerima ijazah dan bila kau pandang ke kiri kau nampak kedua mak ayah kau tengah duduk situ. Betul. Itulah momen yang paling membahagiakan. Mak korang masa konvo dah nangis dah. Nangis. Apa nak kita konvo? Wah tu konvo tadika tu. Belum konvo ijazah lagi tu. Nak kita bang. Yang suami, kau ni buat malu orang lah. Konvo tadika lah. Bahagiakan kedua ibu bapa kita. Boleh atau tidak? Jadi ingat Sekarang saya nak bagi satu tips untuk adik-adik berjaya. Apa yang adik-adik kena amalkan. Ada 4 perkara yang saya nak bagi suruh adik amalkan. Mudah-mudahan adik-adik mudah untuk berjaya. Pertama. Yang pertama, selawat banyak-banyak. Selawat banyak-banyak. Ingat, siapa nak salin-salin. Pertama, selawat banyak-banyak. Sebab bila kita berselawat, Allah dan malaikat mendoakan keselamatan dan kesejahteraan kita. Itu yang pertama. Yang kedua,
Istighfar banyak-banyak. Astaghfirullah. Paling senang. Sahabat pernah tanya, kaifan astaghfir ya Rasulullah? Macam mana cari istighfar? Nabi ajar astaghfirullah. Paling senang. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sebab siapa yang beristighfar setiap hari, Nabi kata Allah janjikan 3 perkara. Dijauhkan pada bala dan musibah, dilapangkan daripada segala kesempitan, dan didatangkan rezeki daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Yang ketiga, kalau adik-adik nak berjaya, jangan tinggal bacaan surah Yasin setiap hari. Paling kurang sekali sehari. Jangan tunggu Khamis malam Jumaat. Bila Khamis malam Jumaat, kau tiba-tiba malam tu sibuk. Kalau tiba-tiba malam tu sibuk, langsung tak baca Yasin dah malam tu. Ya? Dan kemudiannya yang keempat, yang terakhir sekali, jangan lupa amalkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sebab apa? Sebab itu adalah merupakan khazanah daripada syurga yang mana Allah turunkan hanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Tak dapat pada umat sebelumnya. Apa maksud la haula wala quwata illa billahil azim? Ya Allah, aku ni tak terdaya, ya Allah, aku ni tak ada kekuatan, ya Allah, aku serahkan kepada Kau segala-galanya. Amalkan 4 ni, insya-Allah adik-adik mudah menerima ilmu dan adik-adik akan mudah berjaya. Okey? Sekarang saya nak tanya, ada apa-apa soalan? Tentulah. Cikgu pun selalu macam tu. Kelas ada apa-apa soalan, semua koma. Darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak. Okey, tak apalah. Okey? Jadi itu saja daripada saya. Bak kata orang tu kan, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah, nak menjolok buah berangan. Kalau adalah silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Dan juga nak pesan, datang dari Padang Keladi, singgah sebentar di Tanjung Karang. Macam manalah ilmu nak menjadi kalau sudah dilanggar pantang dan larang. Janganlah kau tapuk, aku pesan tu. Maksudnya pesan guru tolong dengar. Pesan guru, pesan mak ayah tolong ikut. Pantang larang jangan dilanggar. Dan begitu juga, tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik, pihak sekolah menjemput, rasa nak junjung.